Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik kereaktifan logam bab 4 dan ni adalah bahagian terakhir 4.3 pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan pengekstrakan logam? Pengekstrakan logam ialah proses untuk memperoleh sesuatu logam daripada bijihnya. Jadi macam mana kita nak dapatkan logam yang tulen daripada bijih dia dalam perut bumi ni lah. Kalau kita jumpa dia dalam perut bumi ni, kita panggil dia dalam bentuk bijih. Jadi kita nak hasilkan dia sebagai logam yang asli, sama ada logam apa-apa yang kita nak buat. Kita belajar dah dalam topik ni, ada beberapa logam daripada logam kalium yang paling atas dan paling bawah adalah logam emas. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, logam yang paling atas adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Oh, minta maaf tadi cikgu nak kamu salin maksud pengekstrakan logam. Lepas tu bahagian ni tak perlu kamu salin. Okey, cuba kamu tengok je dekat sini. Logam yang paling reaktif iaitu logam kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium ni, kalau kamu perasan dia berada paling atas lagi daripada karbon. Kita tahu karbon boleh digunakan untuk menurunkan boleh ekstrakkan logam-logam yang lain. Contohlah logam ni dalam perut bumi biasanya di dalam keadaan bergabung dengan unsur oksigen biasanya. Okey, contoh dia kita ada kopron oksida, kita ada ferrum oksida, aluminium oksida. Jadi macam mana kita nak pisahkan aluminium oksida ni? Kita tak boleh gunakan karbon sebab karbon dia kurang reaktif berbanding aluminium. Jadi aluminium, magnesium, kalsium, natrium, kalium oksida semua ni, okey, dia perlu diekstrakkan menggunakan teknik elektrolisis. Elektrolisis sebatian logam dalam keadaan lebur. Ini elektrolisis macam kita nak hasilkan pernah kita belajar dalam topik bab air dulu, elektrolisis air, itulah teknik dia lebih kurang macam itulah, menggunakan teknik elektrolisis. Okey. Untuk logam yang bawah daripada seterusnya pada karbon, iaitu zinc apa semua ke bawah tu, kita perasan. Okey, biasanya zinc, ferrum, timah, plumbum ni kita gunakan pengekstrakan dia, kita turunkan oksida logam dia, oksida dia, kita pisahkan oksida dia, zinc oksida kita boleh pisahkan menggunakan karbon, panaskan bersama-sama dengan karbon atau menggunakan gas hidrogen. Okey, ini kita dah belajar pada sesi pembelajaran yang lepas. Lepas tu kopron merkuri. Boleh ke cikgu pakai yang ni? Boleh, tapi kita boleh juga. Kopron merkuri ni biasanya pengekstrakan logam dilakukan melalui pemanasan terus. Tak perlu kita gunakan karbon, tak perlu kita gunakan hidrogen. Kita boleh pecahkan, kita boleh asingkan dia punya oksida dia dengan logam dia. Okey, untuk argentum dengan emas, iaitu perak dengan emas ni, perak ni dia tidak, unsur dia argentum dia tidak bergabung dengan oksida. Emas ni aurum dia tidak bergabung dengan oksida. Jadi dia dalam bentuk unsur tu sendiri. Dia tidak bergabung dengan unsur lain. Dia adalah unsur yang paling stabil dalam dunia. Okey, jadi sebab tu dah dia adalah logam yang paling mahal. Jadi bila dia stabil, dia tak perlu lagi kita nak asingkan dia dengan apa-apa unsur lain sebab dia hanya ada satu unsur dia sahaja dekat situ. Okey. Okey. Dalam topik ni kita nak belajar macam mana kita nak ekstrak logam besi. Kalau kita tengok pasal sini, logam besi iaitu ferrum. Ferrum berada bawah daripada karbon kan, dan hidrogen. Okey, dekat sini kita boleh gunakan teknik pemanasan menggunakan karbon, iaitu menurunkan oksida dia. Kita boleh pisahkan ferrum oksida ni dengan ferrum dengan oksida ni, kita boleh pisahkan dia. Okey, kita tengok sini dalam buku teks kamu pun ada, kalau kamu perasan. Teknik pertama di mana biji besi ni yang kita ambil daripada perut bumi, okey, dicurahkan masuk ke dalam satu relau yang besar. Relau ni dia macam satu kawah besar, iaitu chamber yang besar di mana dalam tu sangat-sangat panas, pemanasan berlaku. Di mana oksida besi ni yang pekat ni dimasukkan dia dengan arang kok. Okey, arang kok ni arang lah karbon. Okey, kita menggunakan karbon kan. Arang ni karbon lah. Dan juga batu kapur, kalsium karbonat. Okey, ada kegunaan dia kalsium karbonat ni nanti. Okey, jadi kalsium karbonat dan juga karbon
dimasukkan ke dalam relau bagas. Nama dia relau bagas melalui bahagian atas. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Kat sini kita nampak ada kipas di mana semburan udara sangat panas dipam ke dalam. Maksudnya kat sini kita ada kipas yang dipam masukkan udara oksigen. Kita nak masukkan oksigen supaya berlaku pemanasan yang sekata dalam relau tersebut. Dan bahagian terakhir sekali, hasil daripada pemanasan iaitu biji besi, iaitu ferum oksida, karbon dan juga batu kapur menghasilkan juga, bukan sahaja menghasilkan ferum iaitu besi yang kita nak, dia juga menghasilkan sanga. Okey, sanga juga boleh dikeluarkan. Apa kegunaan sanga? Sanga dikeluarkan kat sini, logam pula dikeluarkan kat sini, iaitu sebut besi yang kita hasilkan dikeluarkan kat sini. Sanga dia berada lebih atas berbanding besi yang kita hasilkan. Besi ni lebih tumpat. Kita tengok. Yang ni cikgu nak kamu lukis lah. Okey, lukis supaya kamu tahu bentuk macam mana. Biasanya ada juga soalan dia diminta kamu binakan relau bagas. Pernah cikgu jumpa soalan macam ni. Binakan relau bagas. Jadi bentuk dia kamu kena ingat. Bahagian atas ni sanga keluar, bahagian bawah ni leburan logam iaitu ferum yang dikeluarkan. Dalam ni ada 3 bahan iaitu biji besi, rangkok dan batu kapur. Okey, kita tengok macam mana dia terhasil. Ini gambar lebih dekat lah kan. Okey, tengok kat sini. Okey, untuk menghasilkan ferum daripada ferum oksida, dekat sini kamu tengok. Sini ada ferum 3 oksida, ferum 2 oksida. Okey, daripada biji besi ni sebenarnya dalam keadaan ferum, dia bukan ferum oksida sahaja, dia dalam keadaan ferum 2 oksida, dia ada ferum 3 oksida, jenis-jenis sebatian kimia dia tu, tapi dia tetap ferum, cuma sebatian dia tu lebih pekat. Kalau dia pekat dia jadi ferum 3 oksida, kurang pekat sikit ferum 2 oksida. Okey, untuk menghasilkan ferum ni, rangkok iaitu karbon. Karbon kita gunakan. Okey, karbon ni dia akan bergabung dengan oksigen. Oksigen ni datang dari mana? Okey, oksigen ni datang daripada dekat sini lah. Kita tarik udara masuk melalui ruang dekat sini dan udara oksigen akan masuk ke dalam relau. Jadi karbon yang dimasukkan, salah satu bahan yang dimasukkan ke dalam relau tersebut iaitu rangkok. Okey, iaitu karbon. Karbon bergabung dengan oksigen, dia boleh menghasilkan sebatian karbon dioksida. Dia menghasilkan karbon dioksida. Okey, kat sini kita boleh nampak dia menghasilkan karbon dioksida. Lepas tu apa akan terjadi dengan karbon dioksida ni? Karbon dioksida ni dia akan bergabung dengan karbon yang ada lagi dalam relau tersebut iaitu rangkok. Ni rangkok, dia bergabung oksigen, dia jadi karbon dioksida. Lepas tu karbon dioksida yang terhasil daripada tindak balas ni, dia bergabung lagi dengan rangkok lagi yang ada dalam tu, dia menghasilkan karbon monoksida. Jadi dalam tindak balas ni kita nak menghasilkan karbon monoksida dan juga ni kita nak hasilkan benda ni, yang ni cikgu nak kamu salin semua, karbon monoksida dan juga karbon ni memang kita dah ambilkan daripada luar kita masuk. Kita nak dua benda ni, karbon dengan karbon monoksida. Karbon monoksida ni dihasilkan menggunakan karbon yang dimasukkan bergabung dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Lepas tu karbon dioksida bergabung dengan karbon balik menghasilkan karbon monoksida. Jadi kita dah dapat dua bahan tersebut iaitu karbon memang dah ada dah kita masukkan dalam relau dan juga karbon monoksida. Kedua-dua bahan ni digunakan untuk menurunkan oksida besi ni iaitu ferum oksida. Jadi ferum 3 oksida kalau dia bercampur dengan karbon, dia akan menghasilkan ferum dengan karbon dioksida. Sama juga, last sekali dia akan menghasilkan ferum dan juga karbon dioksida. Okey, karbon monoksida pula yang terhasil ni juga, dia akan menurunkan ferum 3 oksida. Okey, jadi kepada ferum dan juga karbon dioksida. Okey, untuk ferum 2 oksida pula, bergabung dengan karbon menghasilkan ferum. Benda yang sama, kamu perasan, semuanya
menghasilkan benda yang sama, iaitu kita nak hasilkan ferrum. Kita nak pisahkan dia daripada oksida ni. Sama ada dalam bentuk 3 oksida ataupun 2 oksida. Jadi kita boleh gunakan karbon dan juga karbon monoksida. Kenapa tak guna karbon saja, cikgu? Okey. Kalau kita gunakan karbon monoksida, proses ni berlaku lebih cepatlah berbanding kita harapkan karbon sahaja. Jadi teknik dia menghasilkan karbon ni juga, dia dengan meletakkan karbon, iaitu meletakkan arangkok, dia boleh menghasilkan karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ni adalah rakan kepada karbon untuk menurunkan ferrum daripada oksida. Okey. Jadi ferrum dah terhasil kan? Dekat sini ferrum dah terhasil, boleh faham Okey. Jadi ferrum dah terhasil. Lepas tu pada masa yang sama, sanga juga terhasil. Apa sanga ni? Maksudnya daripada relau tu kita akan dapat ferrum dan juga sanga. Inilah yang gambar rajah yang kita dapat ni. Okey ni, ferrum akan keluar dekat sini. Ferrum berada lebih tumpat berbanding sanga. Sanga berada lebih atas, dia kurang tumpat. Dia berada di atas, sanga akan keluar. Sanga dulu akan habis. Sanga dulu akan keluar kat sini. Lepas tu besi pun akan keluar dekat sini. Okey, kita tengok macam mana sanga ni terhasil. Ferrum kita dah nampak dah terhasil kan? Okey, sanga ni terhasil apabila kalsium karbonat, iaitu batu kapur yang kita masukkan bersama-sama dengan, ingat tak yang pada proses awal kita akan masukkan biji besi, iaitu ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida campur dengan karbon, iaitu arangkok, dan juga kalsium karbonat, batu kapur. Yang inilah fungsi batu kapur ni, sebenarnya dia boleh hasilkan sanga. Kalsium karbonat ni, kalau dia dipanaskan, dia akan menghasilkan kalsium oksida, iaitu kapur tohor dan juga karbon dioksida. Kapur tohor ni apa dia akan buat? Okey, kapur tohor ni yang terhasil daripada pemanasan kalsium karbonat ni, hasil daripada pemanasan kalsium karbonat ni, dia akan bergabung dengan silikon dioksida. Datang dari mana pula silikon dioksida ni? Silikon dioksida ni datang daripada pasir-pasir atau bendasing. Pasir-pasir dan bendasing ni yang bergabung bersama-sama dengan ferrum 2 oksida, ferrum 3 oksida, kan kita ambil daripada perut bumi kan. Benda tu ada pasir. Jadi pasir ni adalah silikon dioksida. Jadi silikon dioksida bergabung dengan kalsium oksida yang dihasilkan oleh kalsium karbonat yang dipanaskan. Kedua ni menghasilkan kalsium silikat. Kalsium silikat ni lah dipanggil sanga. Sanga. Jadi ferrum dihasilkan akan melebur, dan leburan ferrum ni mengalir ke bawah. Di bahagian paling bawah sekali lah yang tadi kalau kita perasan dalam pada gambar. Yang ni semua kamu kena salin Ni salin, ni salin. Yang ni pun salin. Cuba tengok balik. Tengok dia bahagian paling bawah ferrum ni, dia akan mengalir keluar. Sangat atas. Tak baca balik. Ferrum yang dihasilkan akan melebur. Leburan ferrum ni mengalir ke bahagian bawah relau. Dari semasa ke semasa, leburan ferrum dituang keluar daripada acuan dan dibiarkan menyejuk dan membeku. Leburan ferrum membeku dikenali sebagai besi tuangan. Jadi sanga ni pun dihasilkan juga. Akan melebur. Leburan sanga ni mengalir ke bahagian bawah relau juga. Oleh sebab leburan sanga ni kurang tumpat, dia berada lebih atas dia berbanding leburan ferrum. Jadi sanga ni terapung pada leburan ferrum, dia berada atas kan. Jadi dari semasa ke semasa, leburan sanga ni dikeluarkan. Apa kegunaan sanga ni? Sanga ni digunakan untuk membuat tapak bangunan dan juga jalan. Ini kegunaan. Jadi maksudnya daripada kita nak mengekstrak besi, pada masa sama kita boleh menghasilkan bahan lain, iaitu sanga yang digunakan dalam sektor pembinaan. Boleh nampak dah salin yang tu. Lepas tu yang ni last. Habis dah ni. Isu pelombongan di Malaysia. Apa isu yang biasa muncul dalam pelombongan Malaysia? Pencemaran udara akibat pembakaran bahan api. Jadi pembakaran bahan api ni menghasilkan bahan-bahan yang
tidak sihat, gas-gas yang beracun, gas-gas yang berasid. Okey, penggunaan tenaga elektrik yang banyak berlebihan akan merugikan pembaziran berlaku. Pencemaran udara oleh gas yang dihasilkan oleh relau gas, iaitu gas karbon monoksida yang dihasilkan tadi. Sangat bahaya sebenarnya karbon monoksida ni. Okey, dia boleh menyebabkan kalau manusia kita bernafas kena karbon monoksida, dia boleh merosakkan sel darah merah kita. Okey, dan bila sel darah merah kita rosak, tak dapatlah hemoglobin angkut oksigen, kita akan perlahan-lahan sesak nafas dan boleh menyebabkan maut. Okey, pemusnahan habitat akibat pembinaan lombong. Jadi bila jumpa satu lombong kawasan yang banyak dengan bahan-bahan mineral dalam bumi, kawasan tu terpaksa dimusnahkan. Penempatan bagi flora dan fauna kawasan tu dimusnahkan sebab kita nak ambil bahan dalam perut bumi tu. Jadi ini adalah isu-isu dia yang perlu kita tahu. Pencemaran bunyi oleh jentera pelombongan, okey, bunyi. Okey, lepas tu hakisan tanah akibat penggalian biji. Okey, salin semuanya ni Dan yang terakhir, pencemaran air akibat pencucian biji. Okey, salin semua. Lah, habis dah ni. Okey. Okey, sampai situ saja untuk bab 4. Salam habis.